الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على محمد. Silakan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan ini menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadilah Ustazah Nurliyah dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustazah. Alhamdulillah ala kulli ni'mah bi ni'mati tatimu salihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amsayna wa amsal mulku lillah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dengan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyambung kuliah asar ini yang dianjurkan oleh keluarga besar Gemenur Iman ini yang dipengurusikan ataupun diketuai oleh Kak Ajah Rosniati. Moga-moga dia semakin dalam keadaan kebaikan. Ajah Rosniati kan, betul kan? Subhanallah, dalam rahmat Allah, jagaan Allah dan semua ahli jawatan kuasanya dan seluruh keluarga besar Gemenur Iman ini dimanapun berada. Sama ada di Malaysia, Semenanjung ataupun Sabah Sarawak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga boleh jadi ada di Brunei Darussalam, di Singapura dan dimanapun berada, alhamdulillah. Tapi paling utama adalah dia punya admin hari ni dekat Seri Kembangan, maka itu yang paling diutamakan lah. Moga-moga ada kebaikan yang berterusan dan pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah selesai untuk membaca 10 ayat pertama dan 10 ayat yang terakhir daripada Suratul Kahfi. Tahniah kepada sahabat-sahabat Gemenur Iman. Moga-moga ia tetap menjadi amalan harian. Kerana ia satu perkara yang di akhir zaman ini ia benar-benar diperlukan untuk mencari perlindungan Allah daripada pelbagai apa saja yang kita melihatnya. Kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak menilainya. Maka dengan amalan Suratul Kahfi inilah Allah akan beri kita panduan dan juga hidayah melalui kehidupan ini berterusan insya-Allah selagi ada hayat yang Allah izinkan insya-Allah. Untuk permulaannya seperti biasa juga kita memulakan dengan kita memperbaharui niat menuntut ilmu kita ini insya-Allah. Moga-moga Allah redha dengan usaha kecil kita ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan amalan sebelum pengajian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli la'nati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah لمحة ونفس عدد ما وسع الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نعوذ بك. أبو لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.
ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan jazak kerana memberi ruang majlis ilmu ini dimulakan awal sedikit. Saya terlupa saya ada kenduri keluarga malam ni. Allahumma salli ala sayyidina. Moga ada kebaikan dengan kebaikan ibu-ibu admin yang bertunggus-lumus untuk memulakan awal ni kan. Terima kasih Kak Amira, terima kasih Kak Intan untuk kebaikan dan seluruh AJK Agama Darul Iman. Ahlan wa sahlan bersama sahabat yang bersama. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Live ini adalah di Google Meet, ada live di FB official page saya, Ustazah Nur bintu Kasmuri. Saya ada linkkan dengan private FB saya dan bolehlah singgah di laman YouTube Agama Darul Iman. Kat situ kalau nak tengok saya kena jumpa lebih daripada dekat 30 siaran langsung rakaman majlis ilmu setiap hari Agama Darul Iman ni. Mana aku nak cari aku ni kan? Kena melangkaui seminggu tu nak jumpa hari Khamis tu. Paling tidak kan hari ni kan, subhanallah. Minta maaf ibu orang perempuan ni kan, walaupun saya ni nampak macam simple je. Minggu lepas aku pakai baju apa sebenarnya, aku lupa aku pakai baju apa. So hari ni kita tukarlah warna apa baju tu kan. Allah SWT, walaupun tudung ni nampak serupa je. Saya memang ini favourite colour saya, subhanallah. Tapi oleh kerana ni nak masuk hari Jumaat ni, saya minta maaf sedikit selingan untuk permulaan ni sebab dah mula awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam ni malam Jumaat. Seperti biasa ingatan saya untuk diri saya dan keluarga saya, kita nak menuju pada satu malam yang padanya adalah dia diberi gelaran oleh Allah SWT dan Rasulullah Sayyidul Ayyam. Dia adalah penghulu segala hari. Kita bersedia dengan akhlak yang paling baik, perwatakan yang paling baik, pakaian yang paling indah, paling kemas, indah di mata Allah ketika di rumah kita ini, dalam rumah ni. Walaupun kita ni online je, orang Jawa cakap orang Jawa cakap, saya tak tahu orang Melayu cakap apa. Dia jangan sembarangan aja. Kita nak masuk majlis ilmu ni, kekemasan, adab itu semua dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan perkara yang sia-sia. Walaupun ibu-ibu tak buka kamera. Walaupun ibu-ibu tak buka kamera. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi di sebalik tutupnya apa tu kamera tu kan, Allahumma salli ala Muhammad, kita berpakaian untuk bersedia untuk malam Jumaat ni. Moga-moga Allah pandang usaha kecil kita ini, insya-Allah. Itu sedikit ingatan untuk kita bersama sebelum kita masuk. Saya sangat benar-benar Allahumma salli ala Muhammad. Baru nak tanya juga ni, mana Kak Azrina? Dia termuncul. Baru nak tanya. Assalamualaikum, baru masuk, minta maaf. Tu yang agaknya Allah bagi ruang untuk kita bercerita sedikit fadilat dari Jumaat ni kan. Tiba-tiba. Untuk pengetahuan Kak Azrina, Berat and Marut ni kita dah selesai, Alhamdulillah. Okay, next sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Moga-moga ada kebaikan. Hari ini kita tajuk yang baru. Bersedia untuk tajuk yang baru, ibu-ibu? InsyaAllah. Moga ada keberkatan. Hari ini kita akan menyambung bab dan mandi ini pun sebenarnya ada sedikit saya sudah mulakan kalau tak silap saya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan moga-moga hari-hari kita buat perkara ini. Hari-hari kita mandi, hari-hari kita membersihkan diri. Hari-hari kita kalau tak mandi kita rasa tak selesa. Betul tak? Ke korang tak kisah kalau tak mandi satu hari? Kak Nurin ni? Mandi berkali-kali. Oh, mandi berkali-kali dari macam panas sangat ke? Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum tu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat di FB saya. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih singgah dan kongsi link ni. Ada kebaikan bersama kita insyaAllah. Bila cerita bab mandi dan hukumnya dan bahagiannya ni, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya bersyukur. Apa yang nak disyukurkan sangat Ustazah? Dah 56 tahun, 60 tahun mandi. Syukurlah. Sebab Allah bagi izin mandi. Ada orang dia tak mandi. Ada orang dia tak tahu pun hukum mandi tu apa.
Dia tak tahu pun cara mandi yang membolehkan dia beribadah kepada Allah. Kan? Petang ni je. Paling tidak lah. Paling tidak pagi tadi dah mandi ataupun tengah hari tadi dah mandilah. Kita pun tak ada pergi kebun, kita tak adalah pergi. Kalau orang Johor ni dia tak adalah pergi noreh ke, nyawit ke, apa tak ada. Kan orang kampung kan. Tapi orang bandar apatah lagi yang bekerja di dalam tempat yang mempunyai kemudahan, tempat yang sangat selesa. Tapi cerita mandi ni bukan cerita tentang keselesaan sahaja. Kerana mandi dan hukum serta bahagiannya ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia adalah salah satu daripada pensyariatan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya apabila cerita pasal mandi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya percaya ibu-ibu yang comel-comel petang ni, yang masya-Allah, saya percaya wangi-wangi kat rumah, molek-molek semua ni kan. Paling-paling tidak kalau rasa sekarang ni rasa panas ke apa, ambil kipas, cari aircon ke apa ke, bersih, maksudnya kita nak selesa. Kemudian kalau rasa badan tu macam wangi sangat, ambil minyak wangi lah. Ambil minyak wangi. Kat rumah boleh. Tak ada masalah. Jadi nak ceritanya mandi ni, dia membuatkan dari segi bahasanya, bila kita cerita pasal bab mandi, dia akan membuatkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tubuh dan jasad kita akan menjadi lebih apa? Bahasa kita Bersih. Segar. apa? Jasad bersih lah. Bersih. Dan bersih itu adalah sebahagian daripada Iman. tanda keimanan kita kepada Allah. Jadi ibu-ibu kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian, percayalah bahawa sesungguhnya mandi, hukum dan bahagiannya ini, dia ada satu dalil yang khusus. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Dalil yang berkaitan tentang perintah daripada Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpandukan daripada pengertian mandi itu sendiri. Ceritanya kita mengalirkan air ke atas apa sahaja. Pada bahasa kalau mandi itu mengalirkan apa saja. Subhanallah. Tapi pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari segi hukum fiqh, dia hanya mengalirkan ke atas badan dengan niat yang tertentu. Jadi nak mengalirkan air ke atas badan itu, dia kena ada niat. Allahumma salli ala Muhammad. Bila cerita bab niat ni, Allahumma salli wa sallim alaihi, dan dia adalah satu perkara yang sangat dalam kehidupan Allahumma salli ala Muhammad. Kita sebagai umat Nabi Muhammad ni, dia adalah perkara yang sangat dititik beratkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ibu-ibu, kalau hari-hari ibu-ibu diberi izin oleh Allah Subhanallah, untuk apa tahu? Untuk ibu-ibu membersihkan diri. Sebab itu saya kata tadi, bersyukur. Sebab itu keluar daripada dalam bilik air, kita baca apa? Selain daripada kita baca untuk selepas kita mengeluarkan segala hajat kita, kita sebut apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Segala Allah puji bagi atas Allah Tuhan yang membiarkan kami. Apa Kak Wan? Kita dengar Kak Wan punya. Kita dengar Kak Wan. Setiap kali Kak Wan keluar pada bilik mandi, Kak Wan akan berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengafiatkan diri kami. Itu bahasa Melayu Okey, kita upgrade Kak Amnira. Kak Wan suka bahasa Melayu. Bahasa Arab. Alhamdulillahilladzi adhaba anni azab wa afani. Lagi? Salah itu je saya baca salah. Macam dekat kelas lain semalam, macam lain dah doanya. Ni lain kan doanya kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tu betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi wa afani. Allah memberikan kita keafiatan semula
daripada kita membuang hajat, kemudian dalam masa yang sama kita membersihkan diri, sebenarnya Allah memberi keafiatan yang paling besar kepada kehidupan kita bila kita ini membersihkan diri. Dan akhirnya, subhanallah, dalil daripada Al-Quran berkaitan dengan pensyariatan mandi ini yang ada padanya perintah daripada Allah yang memberi dengan baik-baik yang ini, memberi kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad. Saya beri sedikit percambahan bahawa sesungguhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syariat mandi ini, ya Allah, Ustazah cerita bab mandi je kot, apa yang sungguh-sungguh sangat nak cerita ni? Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam suratul Baqarah. Next, Kak Azrina, Allahumma salli ala Muhammad. Ayat 222. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Maka setiap kali cerita tentang dalil ini, kita kenalah fikir kenapa Allah beri dalil ni. Dalil ni adalah kerana pensyariatan mandi itu sendiri. Membersihkan diri daripada perkara-perkara yang menjadikan tubuh badan kita ini tidak menyenangkan. Walhal diri kita pun tak rasa senang, apatah lagi orang lain. Kalau kita tidak membersihkan diri dengan niat yang tertentu. Subhanallah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi dan sangat kasih kepada orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Ada dua golongan yang disebutkan dalam ayat ini dan dia adalah berkaitan persyariatan mandi. Dan apabila cerita tentang persyaratan mandi, untuk mensucikan badan, kena mandi. Dan dalam ayat ini, untuk mensucikan jiwa, dia perlu ada taubat bersamanya. Bagi orang yang nak bertaubat, dia perlu mensucikan diri. Dia bukan di depan tau, mensucikan diri di belakang. Tapi Allah nak bagi tahu bahawa taubat itu lebih utama daripada membersihkan diri. Tetapi untuk melengkapkan dan menyempurnakan bahawa sesungguhnya taubat kita itu diterima, Allah suka pada orang yang bertaubat dalam keadaan dirinya Bersih. bahasa paling tepat kat dalam tu Suci. suci. Dia bukan setakat bersih saja, dia suci. Okey, cerita bab nama suci ni, ada sahabat saya nama anak dia Suci Nurdini. Suci Nurdini nama anak dia. Sekarang dah tingkatan 5, dah selesai SPM, masuk universiti dah. Dan dia cakap dengan mak dia, saya nak belajar agama, mak. Itu paling utama. Sebab dia daripada kecil memang ikut kelas saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya duk canang, tiba-tiba mak dia cakap dengan saya macam ni, nak cerita pasal suci, minta maaf, ni selingan sikit. Kakak nak buat ni, kakak nak buat macam ni, nak buat macam ni. Aku tak ada suruh pun, kata kawan saya tu. Aku tak cakap apa-apa pun. Dan itu jalan penyucian apabila dia sentiasa mengikuti ibunya ke majlis ilmu ketika dia kecil. Sehingga sebelum dia masuk asrama. Jadi ibu-ibu, cerita suci ini bukan cerita tubuh je tahu yang bersih dan suci. Dia cerita tentang jiwa yang akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah, subhanallah, walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barakallahu. Kita semua mengambil ibrah daripada dalil Al-Quran ini bahawa sesungguhnya bersih yang diartikan di dalam ayat ini sebenarnya juga boleh dikategorikan daripada hadas dan kotoran. Tetapi ditambah apabila disebutkan oleh Allah sangat mengasihi dan menyintai orang-orang yang banyak bertaubat itu, rupa-rupanya dia bukan cerita zahir sahaja. Dia cerita tentang dalaman kita, batin kita. Subhanallah.
Moga-moga mandi kita setiap hari mensucikan badan dan mensucikan jiwa. Ada rasa tak bila lepas mandi tu rasa hati bersih, rasa macam nak beribadah tak berhenti, nak buat baik tak berhenti, ada tak lepas mandi? Tak dilayannya aku ni. Ada sekali-sekala lah Ustazah. Sekali-sekala rasa gitu. Bila kita dah mandi bersih-bersih tu, ikhlas dah cakap. Ya. Taklah semua yang orang yang mandi tu niatnya apa? Yang Ustazah cakap tadi. Betul-betul nak itulah. Membersihkan jiwa lah. Dia bersihkan badan je kan biasa kan. Ya, Jadi biasa. badan Ya, wangi, hidup pun senang dan okey kita sembahyang, habis sembahyang kita berhenti. Kita kadang-kadang tak memikirkan lebih mendalam bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Mari hari ini kita mengambil dalil persyaratan mandi ini menjadikan kita betul-betul selepas ini. Mana tahu hujat lagi nak pergi mandi lagi sekali. Kan kita berniat bahawa sesungguhnya hari ini aku menyampaikan air ini ke badanku ini bukan semata-mata hanya untuk mensucikan diri dari segi hadas besar dan hadas kecil. Saya mengambil iktibar daripada kitab Bidayatul Hidayah. Saya minta maaf, saya mengambil ruang sedikit lah. Saya kaitkan sedikit dengan perkara-perkara penyucian jiwa ini. Moga-moga ibu-ibu akan mendapat kebaikan yang besar. Walaupun kita cerita tentang syariat mandi, tentang perintah Allah untuk mensucikan diri. Kerana Allah sangat mengasihi dan menyintai orang yang bersih. Tetapi bukan bersih jasadnya sahaja. Allah menyintai yang membersihkan kotoran yang zahir. Malahan yang berkaitan dengan yang batin. Moga-moga sedikit perkongsian saya ini akan menambah amalan kita bersama. InsyaAllah. Okey, hari ini nak mandi. Saya, Allahumma salli ala Muhammad, insyaAllah saya tak pastilah saya pernah bercakap pasal mandi ni di sini ataupun tidak, ataupun di tempat-tempat lain ataupun sahabat-sahabat lain pernah mendengar. Kalau pernah mendengar, moga-moga mendengar yang kali ini beramal lah. Kalau belum beramal, tapi kalau dah beramal, kekalkan amalan itu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah dan juga sebenarnya kitab Ihya Ulumuddin lah. Karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Juga beberapa sahabat yang lain daripada bukan sahabat Nabi tapi sahabat di kalangan salafus soleh ni. Allahumma salli ala Muhammad, ulama amilin ini. Ketika nak mandi ni dia ada kaedah dia. Sebelum saya bagi dalil daripada sunnah pula ya. Saya bagi tambahan amal saja dalam kitab Bidayatul Hidayah. Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita mandi bermulanya dari sebelah kanan. Kemudian kiri. Dari Kiri. bahu Bukan sebelah kanan kiri, bukan bahu. Dia kanan kiri lah. Kanan ni keseluruhan daripada atas ke bawah lah. Kemudian selepas tu ibu-ibu pergi mana? Selesai dah. Kanan kiri. Kawan. Minta maaf lah kawan. Kawan, kita tanya kawan je. Masuk kaki dulu kawan. Kawan masuk kaki dulu. Lepas tu barulah naik ke kepala. Okey. Okey Kak Wan. Okey Kak Norini pula. Tak maaf. Saya ada dengar, tak tahu daripada kelas mana, sama ada ustazah ataupun kelas lain, mulakan seperti ambil uduk. Basuh muka dulu, basuh sebelah kanan dulu, basuh tangan, basuh lepas tu baru kepala, baru jurus ke kanan semua tu. Oh tu bukan kelas saya lah. Saya macam tak pernah cakap yang tu lagi lah. Kelas lain lah saya. Saya tak tahu kelas mana tapi dia kata banyak sangat kelas Kak Norini ni. Alhamdulillah. Mula macam ambil uduk. Basuh muka dulu, sekejap tu saya pun buat macam tu Ustazah. Yang itu kalau kita nak mandi wajib. Oh, tak apa. Tapi mandi biasa pun buat macam tu juga. Okey, kita buat mandi biasa. Dia mandi biasa. Okey, sebelah kanan dari atas ke bawah. Bismillah. Sebelah kiri, atas ke bawah. Kemudian, sebelah depan. Atas ke bawah. Pada atas ni,
muka ke bawah. Tadi kanan ke kiri ni tak kena muka sangat ni. Kemudian akhir sekali pusingkan badan. Sebelah belakang pula. Okey. Dulu boleh jadi masa sekolah-sekolah menengah dulu saya dengar yang ni. Daripada kaki sehingga ke atas. Lepas tu dengar pula daripada atas ke bawah. Kan? Ketika itu saya boleh jadi belum mentelaah dan mempelajari kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Bidayatul Hidayah. Tapi apabila menselusuri kedewasaan ini dan semakin berulang kali mengulang bab mandi, hukum dan jenis ini, saya berusaha untuk mengajak ibu-ibu mengikut cara alim ulama ni. Kanan seluruhnya, kiri seluruhnya, depan seluruhnya, kemudian belakang pusing belakang seluruhnya. Kita pusing lah. Air je tu nak pusing pun boleh, kita pusing pun boleh. Kalau kita pakai shower kita pusing lah. Okay. Tapi kalau kita pakai gayung tu, pakai bekas air tu, so kanan, kiri, depan, basuhlah belakang. Macam tu. Itu kaedah yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalam kitab beliau. 2 kitab tadi yang saya sebutkan. Ihya Ulumuddin dan juga kitab ringkasan Bidayatul Hidayah. Subhanallah. Dan niatnya adalah untuk supaya apabila kita mandi itu kerana Allah satu, betul. Saja aku mandi sunat kerana Allah, betul. Biasa macam tu kan. Mandi biasa tu diniatkan sebagai mandi sunat. Dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan mandinya aku ini seperti Allah menurunkan hujan untuk menyampaikan segala kebaikan dan rahmat sehingga boleh menjadikan badan ini segar seperti bumi yang dihidupkan oleh hujan. Panjang sangat ke niat ni? Sampai bila nak baca tu? Sambil pusing kanan, sambil pusing kiri, pusing depan, pusing belakang. Kanan, kiri, depan dan belakang. Makin lama ke mandi? Mula balik saya macam mana? Mandinya aku ini seperti panjangnya. Bukalah balik juga. Rakaman ni nanti boleh dengar balik semula. Panjang. Susah nak ingat. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ya Ustazah? Saya dalam kitab Bidayatul Hidayah ada. Nanti benda kena share dekat grup. Kalau tidak ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Okay, it's too long Kak Hawa. Okay, saya bagi yang pendek saja. Ya Allah, aku berniat kerana-Mu. Moga-moga seperti mana Kau menghidupkan bumi dengan hujan, Kau hidupkanlah tubuhku dengan air yang sampai kepadaku. Okay, pendek sikit. Boleh? Boleh? Faham itu? niat sendiri. Niat sendiri lah. Niat maksudnya kita mengharapkan Allah akan menghidupkan. Boleh buat amal ibadat, boleh kan? Saya itu panjang sangat pula. Itu tak perlu dicakap kat situ. Dia kena hidupkan macam mana Allah menghidupkan bumi dengan hujan. Hujan diturunkan ke bumi untuk dihidupkan. Jadi kita ni tak adalah minta kita mandi kat hujan. Tapi kita mandi dekat tempat kita mandi tu, kita umpamakan seperti air tu sampai ke kepala dan seluruh badan kita, seperti Allah menghidupkan bumi. Begitu juga lah air itu mengalir kepada kita. Allah akan menghidupkan jiwa dan juga jasad kita dengan lebih baik. InsyaAllah. Itu saya rasa lebih mudah lah. Sebab nak dapat amalan yang ketinggiannya mengikut arifin billah. Orang-orang yang arif tentang segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Orang yang arif ni, dia bukannya bercanggah dengan Nabi dan para sahabat. Tidak sama sekali. Tetapi mereka bukan juga menambah amalan, bukan juga. Tetapi mereka sebenarnya menambah satu perkara kebaikan untuk supaya dia seperti, dengar baik-baik, kita mengampu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengampu Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada ibu-ibu mengampu saya yang tak dapat apa-apa sangat ni, cuma dapat majlis ilmu saja, mengampulah Allah. Mengampulah Allah. Mengampu dengan Allah ketika bab 1 ni baru saya cakap bab mandi. Nanti kita cerita bab bersuci. Nanti kita cerita bab solat. Wah, banyak cara bagaimana nak dekat dan mengampu Allah dengan sebaik-baiknya, dan kita semakin lama semakin merasakan nikmat beribadah, insya-Allah. Walaupun hanya mandi. Subhanallah. Selamat beramal. Allah izin dan pilih kita untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wasallam untuk beramal. Tak ada masalah. Sebab dia mandi sunat. Dia bukan mandi wajib. Mandi wajib tak boleh lah. Mandi wajib kena basahkan seluruhnya. Tapi mandi sunat ni, kalau tak basuh kepala, tak ada masalah. Saya tak cakap kanan tu seluruhnya memang dari tadi saya sebut daripada kepala ke bawah lah. Betul lah tu. Tapi kalau dah tak biasa, rambut je panjang, boleh jadi orang perempuan kan. Jadi dia tak nak basahkan rambut selalu. Kanan, kiri, depan dan juga belakang. Pusing lah. Jangan menari pula dalam tu. Tak ada, kita pusing je biasa. Pusing macam tu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga kita akan dapat membersihkan jiwa kita. Tengah mandi pun, ya Allah, kita mengharapkan Allah membersihkan kita. Allahu Akbar. Kita bukanlah syok sendiri. Mandi. Ya, mandi. Mandi taubat tak pernah ada kalau tak salah saya. Solat taubat ada tak? Niat mandi taubat belum ada lagi. Saya tak pernah belajar pula. Saya minta maaf. Mungkin saya yang tak belajar. Saya minta maaf. Tapi saya tak pernah dengar lagi mandi taubat ni. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi mandi sunat adalah, insyaAllah. Kalau kurang dapat kaedah tambahan tadi tu, paling tidak pun niatlah kerana Allah, supaya Allah sucikan jasad dan jiwa. Paling mudah. Mandi sunat taubat, saya tak tahu orang lain pernah dengar kan? Sila sahabat-sahabat Gemenur Iman yang seminggu kelasnya lebih daripada 30 kali ni. Tak pernah buat pula Ustazah. Tak pernah. Saya pun tak pernah mendengar lagi. Tak pernah dengar. Minta maaf. Kalau solat sunat taubat tu ada. Ya, Mandi solat sunat taubat tu ya. Subhanallah. Jadi mandi taubat. Okey, boleh jadi tadi Kak Hawa siapa yang bertanya tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Kak Hawa MNG ni. Kak Hawa MNG ni, kalau dikira contohlah, minta maaf saya keluar sikit topik ni. Kalau orang kafir diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allahumma salli ala Muhammad, pernah dengar Oh saya tak pernah dengar, saya minta maaf. Mungkin saya tak banyak belajar, minta maaf. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau orang kafir diberi izin oleh Allah dan dia masuk agama Islam, dia kena mandi wajib. Dia bukan mandi sunat taubat. Dia kena mandi wajib. Mandi wajib untuk kerana dia masuk agama Islam ini. Yang tu kena, itu wajib. Memang kena mandi. Tapi bukan mandi taubat. Ustazah, tu macam mandi hadas ke? Selama-lama dia tak pernah mandi hadas. Sebab dia masuk agama Islam. Dia bukan pasal dia hadas yang tak pernah lama-lama tu tak. Tapi sebab dia suci dah, dia suci. Subhanallah. Itu ada bab khusus nanti insyaAllah. Tapi yang mandi taubat tu tak pernah lah. Saya tak pernah dengar lagi. Wallahu a'lam. Nanti kalau jumpa boleh share lah dengan saya. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Saya doakan ibu-ibu perkara-perkara sunnah ni kita iktibar bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran di mana sesiapa yang dicintai oleh Allah, dia benar-benar orang-orang yang bertaubat dan bersih. Sebentar. Ini ayatnya berbeda ni macam Indonesia Kak Amnillah. Berbeda. Dia bukan berbeza. So Google ni kena tengok juga daripada mana sumbernya. Subhanallah. Maka kadang-kadang pun ia perkara yang Allahumma salli ala Muhammad, saya takut pula lah nak kata ada sebab saya tak pernah dengar. Pernah dengar tapi pernah buat. Saya baca dekat mesej ni. Mandi biasa setiap hari tu kita niatkan mandi sunat. Ya saya Kak Yus. Mandi sunat. Ustazah saya ya. Ya Kak Wan Aisyah. Ya Kak Wan. Nak apa Kak Wan? Ya Kak Wan. Dah mana pergi Kak Wan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Ya Ustazah Kak Wan. Apa ni Kak Wan dulu masa muda-muda Kak Wan pernah belajar. Tiap-tiap hari mandi tu, kalau eloknya kita niat saja aku mandi sunat mengikut hari. Kalau mandi hari Rabu sebab hari Rabu, mandi hari Ahad, tiap hari Kak Wan sunat mengikut hari. Lepas tu Kak Wan baca, Kak Wan semua menggunakan bahasa Melayu. Saja aku suci dengan air suci kerana Allah Ta'ala. Itu amalan Kak Wan lah. Sama ada betul ke tidak Ustazah daripada muda macam tu.
Dia berniat begitu tak menjadi kesalahan. Bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke, bahasa apa pun tak ada masalah. Cumanya niat ikut hari tu pun saya tak pernah buat juga. Kak Wan lebih baik lah maksudnya daripada saya. Setiap hari tu aku tak sebut Rabu, Khamis tu tak sempat. Aku pun lupa hari. Kadang-kadang aku lupa hari ni hari apa. Boy ketawa kat Normawati. Suka ya Kak Suaya sampai lupa hari ni. Allahumma salli ala Muhammad. Di mana subhanallah kalau Kak Wan rasa perkara itu tak ada mudarat dan tak menyusahkan. Oi lagi ketawa Kak Muni ni. Moga-moga benda tu tidak menyusahkan dan boleh diamalkan dan dia tidak berjangkah dengan agama, tak ada masalah. Tapi tak adalah sampai ada hari tertentu kecuali hari Jumaat. hari Hari Jumaat, raya. Hari raya. Hari Ustazah. raya. hari raya mingguan. Kalau hari raya puasa, raya haji setahun 2 kali. Takkan kau nak mandi setahun 2 kali dengan niat 2 kali tu je. Kita ada niat tiap-tiap minggu hari raya. Subhanallah Kak Nurini Jadi mari kita nak masuk hari Jumaat. Nanti akan ada cerita tentang mandi sunat hari Jumaat. Subhanallah. Jadi kalau Kak Wan dah beramal, kalau dia tak menyusahkan dan tak memudaratkan dan tak bercanggah dengan agama, silakanlah. Tetapi kalau orang lain tidak melakukannya, maka dia tidak menjadi satu keberatan untuk orang lain lah. Paling tidak setiap kali nak mandi, saja aku meniat mandi sunat kerana Allah, subhanallah. Kitab muka surat 83, Cik Som. Allahumma salli ala Muhammad. Bubu kakak dirahmati oleh sekalian hadirin hadirat. Ustazah, Itu dalil yang pertama. Oh, Kak Aminah, ya saya. Ustazah, dekat sini ada tulis macam mandi taubat ni adalah mandi yang didesanakan bagi seseorang yang baru saja memasuki Islam. Itu sebab itu disebutkan mandi wajib tadi tu. Dia tak disebutkan sebagai mandi taubat. Kesian diorang kalau disebutkan begitu bagi orang yang baru masuk agama. Sedangkan mereka lebih baik daripada kita. Bila dia masuk Islam, walaupun dia memang sebelum itu adalah kafir, dia lebih suci daripada kita ni. Dia masuk saja, dia bersih sebersih-bersihnya. Dan dia perlu mandi wajib saja. Tak adalah disebutkan sebagai mandi taubat. Walaupun ada sebahagian agaknya yang berpendapat begitu. Tapi masa saya belajar, guru-guru saya cakap, perkara itu adalah perkara yang sebenarnya dia wajib mandi wajib. Salah satu mandi wajib adalah mandi ketika dia masuk ke dalam agama yang fitrah ini semula. Wallahualam. Tak apa Kak Mira, tapi boleh jadi itu pandangan yang tidak juga sangat bercanggah. Tapi untuk saya boleh jadi saya yang tak belajar lah. Saya yang kurang belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya minta maaf. Jadi insyaAllah paling tidak setiap hari niat mandi sunat kerana Allah. Kalau tak boleh buat tadi tu yang depan, belakang, kiri, kanan, it's okay. Never mind. Tak jadi masalah. Yang penting tiap hari kalau kita nak mandi, kita nak dapat kita punya diri itu bersih, jiwa dan juga kita punya hati. Rupa-rupanya Allah sangat menyintai orang yang sentiasa mensucikan diri dengan permulaannya adalah dengan membersihkan jasad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ulama menyatakan bahawa mandi sekali dalam seminggu itu adalah hari Jumaat yang kita katakan tadi tu. Kita nak jumpa hari Jumaat malam ni dan esok pagi. Saya bagi tahu dulu awal-awal lah. Subhanallah. Supaya ibu-ibu jelas perkara ini. Bawa sikit Kak Azrina cerita dalil yang cerita hari Jumaat tu sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana cerita tentang hari Jumaat ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam bab cerita mandi sunat hari Jumaat, dia adalah antara hak-hak yang perlu ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap hari Jumaat walaupun seminggu sekali dengan niat kerana Allah. Okay? Dan dalilnya daripada hadis Nabi SAW, haqqun ala kulli muslimin ay yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman. Kalau bahas hadis ni satu-satu perkataan, macam tak cukup je nak mandi. Sab'ati ayyamin yawman.
yaghsilu fi ra'sahu wa jasadahu wa 'inda Muslim haqqun lillah. Menjadi tanggungjawab ke atas setiap orang Islam untuk mandi sehari dalam 7 hari sekali. Nampak macam dari, seminggu sekali je takkanlah mandi seminggu sekali je kan. Tapi kan, Bu, saya beritahu awal. Masa saya belajar dekat Mesir dulu, ada orang yang begitu. Dia memang tak suka mandi. Sebab terlalu sejuk. Musim sejuk. Terlalu panas pula, air terlalu panas. Pun dia tak suka mandi sangat. Dia akan mandi selang 2-3 hari ataupun 3 hari sekali. Ada kalanya, itulah seminggu sekali dia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ni. Hari Jumaat je. Pasal apa? Pasal hari Jumaat, dia perlu tunaikan tanggungjawab sebab nak berkumpul dengan masyarakat untuk menunaikan solat Jumaat. Kalau Nabi tak cakap seminggu sekali tu suruh mandi tu, kalau solat Jumaat boleh tahan juga tu. Memberikan kesan yang sangat mendalam kepada jiran-jiran sebelah kita yang berdiri dalam saf kita. Tak jadi, aku nampak dia, aku lari. Lagi-lagi kalau kat Malaysia, yang setiap hari, sekejap sejuk, sekejap panas, sekejap berpeluh, sekejap tak berpeluh. Allahu Akbar. Sekejap demam, sekejap baik. Macam-macam kan. Dengan mandi tu boleh jadi menyegarkan. Jadi Rasulullah SAW telah memberitahu kepada umat baginda SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa radu'an bahawa sesungguhnya mandi pada hari Jumaat itu akan ada dalil yang khusus lagi pada bab mandi sunat hari Jumaat nanti, insya-Allah. Dan menurut riwayat Imam Muslim, sebagai hak Allah iaitu tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Tetapi kaedah yang paling tepat adalah mandi hari Jumaat ni adalah mandi yang betul-betul kita pulun bersihkan badan kita. Kalaulah hari biasa tu kita mandi 5 minit, contoh, ataupun 7 minit, 10 minit lah orang perempuan, 10 minit lah, 10 minit. 10 minit mandi tu, minta maaf, hari Jumaat, jangan 10 minit. Gitu kaedah dia. Mandi Jumaat tu, jangan 10 minit. Mandilah sekurang-kurangnya 15 hingga 20 minit. Sebab duk nak pergi bersihkan seluruh tubuh dan apa saja yang tumbuh dekat badan kita ni untuk dibersihkan. Itu kaedah hari Jumaat. Sunnahnya. Tu nanti ada penerangan lanjut, insya-Allah. Dan dimaksudkan dengan tanggungjawab yang perlu ditunaikan di sini, muka surat 83 tu, dalam ni, Allah SWT dia dalam slide ni dia kurang sikit lah. Tapi saya tambah je lah. Bahawa sesungguhnya tidak layak ditinggalkan oleh orang Islam dan ulama telah mentafsirkan mandi yang dimaksudkan pada hadis di atas ini adalah mandi pada hari Jumaat. Dan mandi ini adalah bermula selepas subuh bermula. Baru dikira mandi sunat hari Jumaat. Kak Nurini ngangguk. Gitu. Sebabnya kita selalu mandi sebelum subuh. Itu dia. Itu dia. Dapatlah niat mandi sunat, tapi tak dapatlah niat mandi sunat hari Jumaat. Itu saja. Ya Kak Bushra, silakan angkat tangan sebab saya dah nak tutup dah kelas ni dekat pukul 6 ni. Bukan Dima dia punya panjang hari ni, subhanallah, minta maaf. Ya Kak Bushra, ada nak tanya ke? Dia angkat tangan? Tak ada. Kak Wan tanya boleh Ustaz? Ustazah? Boleh. Ya Kak. Maaf hari ni Kak Wan banyak sibuk. Tak apa, tanyalah. Bismillah. Sebab selain daripada Kak Wan berniat mandi mengikut sunat, mengikut hari yang Kak Wan amalkan dan berniat bersuci tu, apabila walaupun Kak Wan tidak rasa berhadiah besar, tapi Kak Wan selalu amalkan apabila Kak Wan kalau Kak Wan mandi suci, cuci rambut, Kak Wan akan niat, sahaja aku mengangkat hadiah besar daripada seluruh tubuh badanku, padu atasku kerana Allah Ta'ala. Lepas tu Kak Wan akan niat satu lagi, sahaja aku mandi taubat mengeluarkan segala dosa-dosa daripada tubuh badanku kerana Allah Ta'ala. Tu soalannya Kak Wan? Kak Wan macam tu. Yalah, itu soalan nak tanya, Kak Wan nak tanya ke Kak Wan nak cerita? Yalah, Kak Wan nak tanyalah sama ada amalan itu memang ada dibuat ataupun Kak Wan yang mendengar pada tempat yang silap. Kalau okey, Allahumma salli ala Muhammad, saya pun tak berani nak cakap perkara itu silap. Tetapi secara syariatnya, nanti kita belajar kat sini,
yang dikategorikan sebagai mandi wajib tu hanya kepada dua hadas, kepada hadas besar saja. Dia tak ada niat pada biasa ni, tak ada. Biasa ni hanya mandi sunat saja. Jadi kalau selama ni Kak Wan rasa bersihkan sampai begitu sekali, wallahu a'lam, adakah amalan itu amalan yang dituntut oleh orang alim ataupun tidak. Tetapi ketika saya mentelaah kitab Ihya Ulumuddin dengan Bidayatul Hidayah tu, dia tak adalah sampai kita mengubah makna niat itu daripada mandi sunat kepada mandi wajib. Tak ada. Mandi wajib tetap mandi wajib ketika kita berhadas besar. Mandi sunat ketika kita hadas kecil. Dan yang nak cerita tadi hari Jumaat tadi tu, dia awalnya adalah bermula daripada subuh dan ke bawah. Tapi saya tahu kebanyakan semua beramal sebelum subuh. Ramailah biasa sebab nak terus mandi, nak terus semayang. Ya. Jadi dia tetap dikira sebagai mandi sunat. Kalau niatnya sunat, insya-Allah. Tetapi dia bukan dikira mandi sunat hari Jumaat. Allahumma salli ala Ustazah, kalau macam tu, kita solat subuh dulu baru mandi ke masuk waktu okey. dulu? Saya Tunggu masuk waktu. bagi tips sikit lah. Pagi sebelum subuh, kalau saya ada kelas pagi, tak sempat untuk mandilah, terlalu lama, bersihkan diri saja. Allahumma salli ala Muhammad. Sudah saya selesaikan urusan saya sebelum saya pergi ke kuliah pagi saya, mula pukul 8 macam itu. Ketika itulah saya baru mandi lah lepas isyraq macam itu. Dan waktu itu adalah waktu yang ditunjukkan, diajarkan oleh Rasulullah, mandi sunat Jumaat itu daripada selepas subuh sampai sebelum semua orang lelaki ini untuk solat Jumaat. Tapi ada pandangan ulama paling tidak akhir sampai waktu solat Jumaat. Itu paling last. Dikira dia punya range waktu dia untuk amalan ini. Jadi kita perbaikilah amalan ini sebab ini saja. Tapi yang tadi niat sunat pada sebelum tu, dapatlah niat mandi sunat, insya-Allah Allah akan terima. Apa pun niatnya. Kan? Cuma tadi kalau setiap hari Kak Wan duk mandi Allahumma salli ala Muhammad, mandi wajib tu, yang tu mungkin sedikit kurang tepat lah. Sebab Kak Wan tidak berhadas besar. Kak Wan hanya berada dalam hadas kecil. Jadi mandi sunat biasa sajalah. Tetapi hari Jumaat tak adalah dia setiap hari, setiap kali Kak Wan cuci rambut kan 2 hari sekali. 2 hari sekali tu lah baru Kak Wan niat macam tu. yelah. Dan niat bersuci tu tiap-tiap hari. Yelah, mandi sunat tu bersuci lah. Maksudnya lah kan. Mandi sunat biasa tu tak ada masalah. Tapi kalau Kak Wan tadi buat kata 2 hari sekali pun, Allahumma salli ala Muhammad, kalau dia cerita pasal niat hadas besar, dia tak synchronize lah dengan niat dengan keadaan Kak Wan. Tapi kalau Kak Wan memang dalam keadaan hadas besar, memang selayaknya kena niat hadas besar. Itu yang saya faham lah. Kalau saya silap, saya minta maaf. Ya. Ustazah tadi Ustazah kata lebihkan mandi kan 15 minit. Berdosa lah Ustazah. Kak Wan ni tiap-tiap hari mandi 15 minit lah Ustazah. Kak Wan memang mandi lambat. Saya bagi range mandi saya Kak Wan. Bukan mandi Kak Wan. Kalau mandi Kak Wan biasa 15 minit. Kalau hari Jumaat Kak Wan kena mandi setengah jam. Memang Kak Wan lama mandi. Yelah, maksud saya hari Jumaat ni punya mandi dia lain lebih sikit. kan? Dia lebih kan. Kita memang kita shampoo rambut, kita bersihkan seluruh tubuh kita sebersih-bersihnya. Segala apa kesan-kesan yang ada dalam badan kita tu, mandi sunat kita tu. Sungguh-sungguh lah hari Jumaat tu memang betul-betul wangi dia lain macam, sekejap lah sampai tengah hari katnya. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi hari Jumaat tu mandi dia sunatnya tu untuk mengambil iktibar bahawa bukan setakat bersihkan jasad, tapi untuk bersihkan jiwa sekali. Subhanallah. Walaupun cuma mandi sunat, subhanallah. Macam exaggerate sangat je Ustaz? Tak. Untuk hari Jumaat, memang semua orang kena exaggerate. Kena berlebihan. Kena beyond daripada normal kehidupan kita. Dia kena lebih. Sebab dia hari Jumaat. Moga-moga ilmu yang kita dapati pada hari ini, walaupun dengan 2 dalil yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, Dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis yang paling besar ini, insya-Allah nanti kita akan sambung dengan dalil daripada ijma' ulama. Tapi saya habiskanlah dalil ijma' ulama ini sangat mudah dan sangat ringkas, mudah supaya kita tetap berpegang dulu daripada apa yang Allah firmankan, kemudian dengan apa yang Rasulullah sampaikan, dan sesungguhnya mandi seminggu sekali yang hari Jumaat ini
adalah mandi hak Allah dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sebelum ini kita hanya mandi sekadar mandi yang hari Jumaat mandi je, Khamis pun aku mandi, Jumaat pun aku mandi, Rabu pun aku mandi. Kak Wan luar biasa lah. Ada hari-hari dia niat yang berlainan. Alhamdulillah. Tapi itu juga satu perkara yang perlu diutamakan apabila masuk hari Jumaat. Hari Jumaat kawan. Hari Jumaat kawan. Hari Jumaat ni yang paling utama daripada banyak-banyak hari. Subhanallah. Dan daripada ijma' ulama, sesungguhnya para alim ulama mujtahidin telah bersepakat bahawa mandi untuk membersihkan tubuh badan adalah disunatkan, dan yang mandi menjadi syarat sah ibadah adalah wajib. Contoh kalau kita dalam keadaan kita dalam uzur perempuan, dalam hadas besar. Hadas besar ni ada lebih kurang, hadas besar ni perempuan ada beberapa, lelaki ada beberapa lah. Nanti kita akan tengok dalam bab mandi nanti insya-Allah. Okey. Setakat yang diketahui tidak ada perselisihan ulama dalam masalah ini sebenarnya. Cuma saya nak mengajak kepada ibu-ibu sebab esok hari Jumaat sebelum nak mandi pada Jumaat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selalu kalau mandi sebelum subuh, so pagi esok bersihkan bersih-bersih untuk solat, maka boleh jadi selepas sarapan, nak sembahyang duha, ataupun sebelum nak tengah hari, barulah mandi niat mandi sunat hari Jumaat. InsyaAllah. Kita ubahlah sedikit. Mana yang benar, kalaulah selama ni kita buat yang betul, yang kebiasaan, dia tak salah, dia tetap diterima oleh Allah mudah-mudahan kerana dia mandi sunat. Setiap hari kita boleh mandi sunat. Tetapi rupa-rupanya ada mandi sunat hari Jumaat, dia ada waktu yang tertentu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, mandi hari raya. Hari Jumaat memang hari raya mingguan. Tapi kita ada mandi 2 hari raya. Betul? Kita ada mandi 2 hari raya. Bila pula disunatkan mandi 2 hari raya ni? Sila. Soalan saya. Silalah jawab. Kita start mandi hari raya mula pukul berapa? Ustazah, kalau saya mandi sebelum subuh tu lah. Kita mandi sebelum subuh, ada niat dah siap dah. Mandi raya. Tak kena juga. Sebelum subuh. Kak Wan? Kak Wan mandi betul lah sebab Kak Wan sebelum pergi semayang raya tu Kak Wan mandi lah. Okey. Kak Sorina? Sama juga, sebelum subuh mandi dulu sunat Kak hari raya Amira. Hari malam raya mandi bila? Tengah malam Ustazah, 12 malam. Bila? Raya tahun bila mandi tu? Kan kau baru Google. Mandi 2 hari raya tu tengah malam Ustazah, tapi saya tak buat lah. Tak buat. Ini namanya kantoi. Ini namanya kantoi. Subhanallah. Sebab kita, inilah hikmahnya belajar fiqh mazhab Syafi'i ini. Subhanallah. Kita mengubah kebiasaan yang dia tak salah, dia juga tak silap, tetapi tidak menepati sunnah. Subhanallah. Moga-moga kita berubah kepada yang lebih baik. Kalau mandi hari raya, seperti mana Kak Amira katakan, dia dah Google dulu sebab dia soalan yang keempat, dia sempat tu. Dia punya tangan tu macam laju tu. Kau ingat aku tak tahu. Guru ni walaupun muda, walaupun nampak macam tak tahu, Allah bagi tahu sikit lah. Sebab itulah kelebihan manusia. Dia akan mencari jawapan dengan segera. Dapat jawab. Macam tadi tu, cerita pasal mandi taubat. Mana dia dapat? Dia Google. Ada ustazah kat sini, dia pergi Google. Masya Allah. Tapi nak jawab pukul 12 tadi tu betul. Kerana dalam mazhab Imam Syafi'i ada disebutkan 5 malam untuk dihidupkan. Dan antara 5 malam itu adalah Aidaini. 2 malam hari raya. Ibu-ibu kalau selalu malam hari raya duk masak ke duk apa, ibu-ibu hidupkan juga malam. Tapi kesilapan lah pada waktu tu. Sebab hidupkan malam hanya dengan masak. Tapi tidak menghidupkan malam dengan bermunajat kepada Allah. Kerana dalam mazhab Syafi'i dan mengikut pandangan Al-Imam Al-Ghazali dan juga sebenarnya sebahagian daripada salafus soleh, itu adalah malam mustajab doa. Sebab itu kena mandi pukul 12 malam. Boleh bermula mandi hari raya 12 malam. Bukan 12 malam tepat lah, maksudnya tengah malam. Maksudnya kita kira 12 malam lah kalau kat Malaysia.
Tapi kalau dekat negara yang ada 4 musim, kadang-kadang tengah malam dia pukul 10. Kadang-kadang tengah malam dia pukul 1. Dia lain-lain. Ikut negara lah. Yang tengah malam dia pukul berapa. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa tengah malam? Kerana Allah galakkan supaya kita tak tidur malam. Menyambung amalan pada bulan Ramadan. Kalau tidak seluruh pada pertengahan malam, maka sepertiga malam, akhir malam, maka malam raya itu adalah malam untuk menghidupkan sunnah yang besar, bermunajat dan berdoa kepada Allah dan memohon keampunan. Dah boleh mandi pukul 12 malam dah. Supaya segar mata. Sama ada selepas ibu-ibu baca Quran, mengaji, ataupun solat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat berzikir, baru nak masak. Solat dulu. Jangan masak je dulu. Solat tak, zikir tak, apa tak, borak aja banyak. Lepas tu dengar pula lagu Selamat Hari Raya lah, macam-macam je lagu lah kan, Hari Raya kan. Dengar bunyi pula Gemat. Itulah aku tak pandai lah je. Tiba-tiba petang ni aku pula kan. Saya tak pandai. Serius saya tak pandai nyanyi. Allahumma salli ala Muhammad. Nyanyi nasyid pun saya tak berapa pandai. Tapi hari raya tu macam-macam lagu keluar. Kan? Patut malam tu, kata Rasulullah, sesiapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, dia menghidupkan akhiratnya. Subhanallah. Dan akhiratnya itu akan dimakbulkan segala apa yang dihajatkannya. Ini adalah kalam daripada Rasulullah SAW menyatakan 2 hari raya ini adalah malam yang baik, tetapi ditambah dengan Al-Imam Al-Ghazali, dengan Al-Imam An-Nawawi, dan juga Imam Asy-Syafi'i, ini adalah antara 2 malam yang doa. Sebab itu kena Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita segar bugar lah malam Jumaat, malam hari raya tu segar dan bugar. Orang Johor, segar bugar. Orang Perak panggil apa segar bugar? Apa juga segar. Oh segar juga. Kita segar. Kita sama lah. Kita Kita rumpun mandi sama. juga Ustazah. Lepas dah Bukan, kerja, dah lepas perlu kerja-kerja tu, kita mandi malam tu. Pukul 12 1 tapi tak niat pula mandi raya. Niat Allah mandi putih Akbar. je. Moga-moga tahun ini, hari raya, Aidilfitri kita akan ada amalan tambahan dan perubahan pada akhir hayat kita ini. Kita dan akhir dah kawan. Kalaulah kita belum jumpa hari raya ni, tiba-tiba saya juga dah selesai Kak Wan ataupun Kak Nuri ni, belum sempat beramal, dah ada ilmu. Tanamkan raya tahun ni aku nak hidupkan malam. Kok sempat Ustazah? Moga-moga Allah bagi Kami sempat. pula tak sempat raya tahun ni. Oh, saya seram ni. Tunggu petang-petang Jadi cakap kalau dengan dah ni. niat Mak, malam saja Ustazah, doa ni. mandi tak payah niat lah. Apa Ustazah, dia Kak Wan? kalau kita Apa dia Kak Wan? kalau kita dah niat malam tu, niat mandi sunat hari raya tu, pagi tu tak payah niat lagi dah. Kalau Kalau kita nak mandi niat pagi lagi tu sekali je. boleh, tak niat pun boleh. Ah, Kalau tak mandi lagi, kalau mandi sekali malam tu je. Tapi biasa kalau malam kita mandi, besok pagi biasanya orang Melayu ni nak pergi Mandi raya dia lagi. mandi lagi. Tapi sebelum ni dia pergi mandi lepas subuh. Sebelum subuh dia tak bangun, dia pergi sebab dah tak sahur. Semua duk terlajak Ustazah, kalau kita lepas dah tu, kita mandi setiap kali, katalah satu hari raya tu kita mandi 3 kali. Boleh ke niat 3 kali tu? Niat je lah Kak. Allah yang bagi rezeki dan kebaikan. Wallahu alam, tapi sekurang-kurangnya daripada pukul 12 tengah malam itu boleh mula dah mandi sunat hari raya. Pukul 12 dah mandi, pagi lepas subuh, lepas duha Silakan. mandi lagi sekali. Lepas Silakan. tu dah panas pergi masjid, semua balik panas, mandi lagi. Pergi masjid tak ada, pergi Ustazah. masjid bertuah. Ustazah nak tanya Ustazah, Ya Kak kalau Farida. contohnya kita accidentally kita mandi lah pukul 3 pagi tu selepas masak-masak tu kan. Lepas tu Saya. mungkin kita solat tapi kita niat tanpa mengetahui yang mandi, kita niatlah mandi sunat hari raya dah sebab kot besok terlajak tak sempat nak mandi ke kan. Tapi tanpa mengetahui yang sunat tu adalah bermula daripada waktu tersebut. Macam mana tu Ustazah? Kalau pandangan ulama sebenarnya dia tak valid lah sebab tak ada ilmu masa tu. Kita niat macam tu je. Tapi saya berdoa dan mendoakan, moga-moga kalau pernah terlintas di hati ketika pukul 3 pagi lepas masak-masak tu kan, duk mandi, aku niat lah besok pagi tak sempat lah nak mandi ni lah, takut terlajak ke apa, aku mandi dulu lah.
mandi sunat hari raya. Moga-moga Allah terimalah. Wallahu a'lam. Saya pun tak Amin. tahu nak jawab macam mana. Moga-moga Allah redha dan menerima. Moga-moga selepas ni kita beramal dengan ilmu. Ilmu. Saja. InsyaAllah. Itu saja untuk petang ni. Jazakallah InsyaAllah ada soalan lagi kalau nak bertanya. Last sebelum saya menutup. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Sampai ke? Takut lewat. Silakan, boleh insyaAllah. InsyaAllah. Macam ni dulu kan, bukan dululah, kita medical line ni kalau digalakkan lah, salah satu daripada cara mandi bermula daripada bawah. Sebab rasionalnya daripada kaki sampai ke betis, sampai peha, sekejap tunggu dalam second, 1 minit 2 minit, lepas tu terus kepala. Macam tu. Rasionalnya sebabnya kita nak keluarkan haba daripada bawah tu, badan kita berhaba sebenarnya. Haba dikeluarkan melalui hidung, telinga, mulut. So apabila dikeluarkan daripada badan kita, kita lebih rasa segar dan selesa. Betul ke Ustazah? Oh, kalau dari segi perubatan, saya kena angkat tangan. Yang tu saya tak pasti. Medical memang dia basuh kaki dulu. Basuh kaki, lepas tu dia tunggu sekejap, dah berasa wap, semua dah lega, baru mandi. Kak, Kan? saya Tapi dulu, tak pernah kita ikut hadis. aku belum jawab, dia dah jawab. Aku tak cakap lagi. Ya, Dengar, Abang okey. Zorina, hadis Sedikit pandangan daripada saya. Sedikit pandangan saya yang daif ini. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau non-Muslim minta kita Islamkan dia, kita nak buat macam mana? Ajar syahadah. Ya, ajar syahadah je Cik Sum. Boleh. Ni topik lain sikit tapi okey. Saya jawab je insyaAllah. Sebab dia lalu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Suruh dia ajar syahadah tapi bawa pergi jawatan agama untuk dia buat declaration dan dia buat Allahumma salli ala Muhammad. Apa namanya? Registration. Pengesahan. Ini. Pengesahan. Pengesahan. Okey, kita kembali kepada Kak Sorina ni. Dari segi perubatan, dulu saya pun pernah membaca perkara itu. Subhanallah. Saya juga pernah beramal dengan perkara itu. Ketika saya menuju umur saya akhir remaja. Dan akhirnya apabila saya masuk ke sekolah tinggi agama, Ma'had Johor, perkara itu ditegur oleh guru-guru kami. Segala permulaan sunnah Nabi adalah daripada sebelah kanan. Tapi ketika itu, kita orang memang mula kanan kiri je. Kitab Bidayatul Hidayah dengan Ihya Ulumuddin ni saya belajar ketika saya menyambung pelajaran di Universiti Al-Azhar. Masa saya diploma pun saya guna kanan kiri je. Tetap kanan lagi lah sebab daripada Ma'had tu. Sebenarnya daripada sekolah menengah lah juga. Tapi masa tu dengar orang kata daripada haba ni, perubatan ni semua ni. Semua saya dengar lah juga kan. Tengok TV juga kan. Kita ikutlah mana yang tu kan. Kanan, kiri, kepala dululah. Banyak cara lah dulu mandi. Aku pun dah tak ingat berapa banyak cara aku mandi daripada dulu sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya apabila menemui satu dalil daripada Rasulullah SAW bahawa segala perkara yang kita lakukan adalah bermula dari sebelah kanan. Terutamanya mandi wajib. Dan di seluruh badan itu Allahumma salli ala Muhammad. Dan ditambah apabila menyusuri subhanallah amalan orang-orang alim, arifin billah, yang arif tentang mendekatkan diri kepada Allah seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Saya cakap, ya Allah, selama ni kita tidak membaca kitab daripada yang berkaitan akhirnya susul daripada Nabi SAW. Mereka mengambil sesuatu perkara itu adalah daripada Rasulullah SAW dan para sahabat. Saya cakap dengan diri saya, aku kena banyak belajar lagi lah. Saya cakap dengan saya masa umur saya 20 lebih lah masa tu. Sekarang umur saya 45. Dan betul-betul beramal dengan kitab Ihya Ulumuddin adalah umur saya 30 lebih. Lambat juga saya. Lambat juga. Tapi apabila dapat perkara ini, segala-galanya dimulakan dengan sebelah kanan. Dan kita tetap buat sebelah kiri juga. Masa mandi wajib macam itulah saya buat. Subhanallah. Dan akhirnya bila mendapat tambahan amal ini, saya berusaha untuk mengikut. Walaupun dia agak sukar pada permulaan. Walaupun bahasa Arab tu adalah bahasa yang kita belajar. Ibu-ibu boleh jadi lebih, mungkin akan ada cakap tadi tu kan, macam mana nak lagi macam gini dengan umur begini. Cuba. Kalau dalam seluruh kehidupan kita tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Tak perlu cakap bahasa Arab pun.
kita ambil terjemahan. Saya bagi terjemahan kan tadi kan. Moga-moga ibu-ibu akan boleh bukanlah berubah kepada, sebenarnya dia sunnah saja. Tetapi perkara sunnah itulah yang akan meletakkan kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib tu hak Allah. Tetapi dalam bab ini Al-Imam Muslim dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan sesungguhnya mandi sunat hari Jumaat adalah hak Allah yang perlu ditunaikan. Bermakna kalau hari raya mingguan kita adalah hari Jumaat, kita ada hari raya setahun 2 kali. Aidain. Bermakna maksudnya samalah. Mandi sunat itu juga hak Allah yang perlu ditunaikan. Itu. Dan Allah memberi faham kepada kita untuk berusaha beramal. InsyaAllah. Jadi saya tak kata perkara itu salah Kak Surina, Kak Nurini. Saya pun tak menyalahkan perkara itu. Sebab kita membaca. Dan apabila kita mendapat bacaan yang lebih baik dan lebih kuat dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kenapa kita memilih lagi perkara yang tidak ada dalil yang muktabar dan muktamad? Kita berubahlah. Kita mengikut apa yang telah dianjurkan oleh para alim ulama daripada Nabi SAW. Dan akhirnya ada bukti kukuh daripada hadis Nabi mengatakan mandi seminggu sekali itu adalah hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun mandi sunat hari Jumaat. Subhanallah. Itu saja untuk hari ini. Saya minta maaf. Kakak saya dah telefon 2 kali ini. Moga-moga ada kebaikan. Ustazah nak tanya satu soalan lagi boleh? Last. Ya, saya. Last. Sikit je. Subhanallah. Silakan. Ini Berkenaan dengan ini yang mana? Sila buka kamera. Boleh saya berkenalan? lain kali lah kot. Itu kita tak kata Dia lain hujung kali tu, kan Kak. aku. Okey, silakan. Ya Kak, nama siapa Kak? Ni admin yang mana? Intan. Oh Kak Intan. Ya silakan Kak Intan. Intan Al-Jafri. Silakan Kak Intan. Saya nak bertanya berkenaan dengan waktu after mandi hari raya. Okey. Saya terbaca dalam biasalah saya pun Google juga. Waktu yang diharuskan untuk Kawan mandi baik Amirah, sunat hari raya. Adik kawan baik saya. Alhamdulillah. Okey, lepas tu. Waktu yang diharuskan mandi sunat hari raya ialah bermula pada dari tengah malam. Tapi waktu yang disunatkan adalah selepas terbit fajar hingga terbenam matahari. Okey. Disunatkan daripada tengah malam. Paling afdal adalah waktu yang kalian mandi sekarang ni. Tapi kalau kalian pun tak tahu, kita tak tahu ada dalil yang sebegitu. Sebab dia dalam kitab ni ada yang penerangannya. Tadi saya bagi tahu daripada seawal mandi sunat tu bermula daripada pukul berapa. Saya tak cakap lagi perkara yang paling afdal. Tapi Kak Intan dah tambah. Tahniah lah. Dah tahu. Itu jadi betul lah yang kita buat. Saya tak cakap salah. Cuma kita nak menghidupkan malam, dia bermula daripada tengah malam. Dan dia boleh disunatkan mandi daripada seawal tengah malam. Wallahu a'lam bissawab. Ya Ustazah, saya nak tanya sedikit. Ya makcik, silakan. Saya buka, silakan. Tak boleh keluar lah Pak. Okey, ya makcik. Kalau nak pergi kena kuring. Tak apa. Ya makcik, silakan. Silakan. Itu muda pada Kak Wan tu. Cepat Kak Munah. Cepat Ustazah ada hal. Cepat Kak Munah. Kak Munah. Ya Kak Munah. Kak Maimunah. Kak Maimunah. Oh dia tak ada. Hilang. Kak Munah cepat. Tak apa Kak Nurini. Jangan begitu Kak Nurini. Terkeluar Ya, Kak Maimunah. daripada Ya Kak Maimunah. jadi saya nak confirm. Jadi mandi yang disarankan ya untuk kita dalam setahun lah, yang hari Jumaat tu dikira masuk itu 48 campur 2 hari raya haji dan jadi sudah 50. Tapi tata caranya yang baik tu sebab kita nak hidupkan hubungan kita dengan Allah, kita mesti berkeadaan bersih dan segar. Jadi kita mandi waktu pukul 12 sebelum pukul 12 begitu. Betul? Itu kalau malam hari raya, 2 hari raya tu. Oh. Ya, tapi yang hari Jumaat tu bagaimana?
hari Jumaat tadi saya disebutkan kat sini tadi, sunnahnya tidak disebutkan dalam hukum mandi ni. Nanti ada bab khusus tentang mandi hari sunat hari Jumaat ni. Dia bermula daripada selepas subuh. Oh, Jumaat selepas subuh. Okey, Saya. alhamdulillah. Jadi saya tidak keliru. Itu yang saya nak tanya. Jadi Terima kita kasih. yang itu yang malam hari raya sebab itu masa tengah malam. Jadi sebab Saya. kita nak bermunajat pada Allah itu sangat penting. Tapi hari Jumaat yang lain selepas subuh ya. Ya saya. Ya saya Terima Kak Maimuna. kasih. Sama-sama. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk Ya, kebaikan. terima kasih. Minta maaf sama-sama. Minta maaf kalau saya tidak dapat meneruskan lagi. Ini pun sebenarnya sudah habis juga waktu ni. Moga-moga ada keberkatan, ada kebaikan. Saya minta maaf kalau tak menepati jawapan. Kalaulah ada perkara-perkara yang bercanggah daripada apa yang ibu-ibu lakukan dan amalkan, dan ada pandangan yang lebih baik dan lebih afdal dan lebih aula, bolehlah kongsi dengan saya insya-Allah dan kita sama-sama memperbaiki diri kita bersama. Tapi kebanyakan yang saya katakan ini segala-galanya adalah yang telah disusun oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan segala-galanya mempunyai dalil yang sahih dan dalil yang daripada Al-Quran juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja untuk petang ni. Saya serahkan kembali kepada admin pada petang ini. Silakan. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Kuliah Ansar kita berjalan lancar dan dengan kitab fiqh mazhab Syafi'i hari ini kita disyarahkan dengan cara mandi. Mandi adalah disyariatkan dengan tujuan membersih dan mengangkat hadas sebelum kita mengerjakan ibadah. Juga disyarahkan doa masa mandi seperti hujan yang menyerangi bumi dan sambung selepas ini nanti. Tak ingat. Lepas tu niat mandi sunat kerana Allah. Lepas tu ada lagi Ustazah daripada dalil-dalilnya daripada surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang suka bertaubat dan bersih. Niat mandi sunat hari Jumaat setiap hari Jumaat. Ada dalil juga dengan mandinya selepas waktu subuh sampai masuk waktu Jumaat. Moga semua ilmu yang disampaikan beri manfaat pada semua jemaah untuk diamalkan seperti yang dituntut Allah dengan berpandu ke Al-Quran dan hadis. Moga kita semua mendapat redha dan rahmat Allah untuk memahami semua ilmu yang disampaikan Ustazah. Terima kasih Ustazah atas semua ilmu yang disampaikan. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua jemaah. Terima kasih. Moga saya mewakili Gemarun Iman, mohon maaf hanya ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekalian baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, Ustazah bacakan doa penutup Ustazah Farah dan surah Al-As. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana wa tilawatana wa tahafuzana wa tadarru'ana birahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a. Allahumma jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la matba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Wa hab lana musi'ana li muhsinina li muqassirina li amilina li wajhikal karim ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam akhir Muharram hari ini. Malam ni kita akan jumpa satu Safar. Semoga ada kebaikan yang besar. Salam Sayyidul Ayyam awalan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi minta maaf yang banyak. Terima kasih.